Assalamualaikum. Hai semua. Anda pernah cuba resipi gyoza daging lembu di rumah? Jika ada yang belum pernah cuba, jom Umi ajarkan step by step cara hasilkan homemade gyoza yang sangat sedap. Hasilnya juga lembut, inti daging yang juicy dan yang paling penting terjamin kebersihannya dan halal untuk dimakan. Bila buat sendiri ni, anda boleh kawal penggunaan bahan pengawet dan juga MSG. Makan pun tanpa rasa ragu. Bahan-bahan dan cara penyediaan gyoza daging lembu ni pun tersangatlah mudah dan ringkas. Boleh buat frozen lagi. Dapat pula cecah dengan chili oil yang padu dengan kepedasannya tu. Makan satu pun tak cukup. Sedar-sedar licin sepinggan. Bagi mengurangkan bau kuat pada cendawan shiitake ni, rendam sekejap dalam air biasa selama lebih kurang 10 minit. Sebab ada setengah orang tak berapa gemar bau kuat pada cendawan yang satu ni. Dah siap rendam, toskan bagi kering dan potong kecil-kecil. Bahan utama yang kita perlukan, daging lembu cincang. Umi suggest kalau nak rasa inti gyoza yang sedap, guna daging lembu kisar jenama Ramly ni. Umi akan gunakan satu paket ni ya, bersamaan dengan 400 gram. Basuh bersih dan toskan bagi kering air daging. Seterusnya, pastry gyoza Jepun boleh dapatkan di pasar raya besar. Yang ini Umi guna jenama Megah Mi. Lembut sangat kulit pastry ni, senang nak dibentukkan. Selain tu, ianya halal untuk dimakan tanpa rasa ragu-ragu. Satu mangkuk kecil cendawan shiitake yang telah direndam tadi, dah keringkan cincang halus-halus. 3 ulas bawang putih cincang halus, setengah inci halia cincang halus, cube pati lembu. Disebabkan Umi guna daging cincang, jadi sebagai penambah rasa sedap, Umi akan masukkan seketul cube ni. 1 ikat daun bawang hiris halus, 1 sudu kecil lada hitam dan lada putih yang telah ditumbuk halus. Untuk bahan sos pula, Umi gunakan homemade chili oil ni. Memang umlah rasa pedasnya tu. Boleh dapatkan trusted seller di Shopee ya. 1 biji limau nipis saiz kecil, minyak bijan, kicap cair dan sedikit bijan putih. Langkah pertama, kita siapkan dahulu intinya. Sediakan mangkuk besar, masukkan daging cincang, cendawan shiitake, daun bawang, halia, bawang putih, lada hitam dan lada putih yang telah ditumbuk. Ramaskan 1 cube pati lembu. Masukkan 1 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar minyak bijan. Kemudian gunakan tangan untuk satukan ke semua bahan-bahan yang telah dimasukkan sehinggalah semuanya sebati. Nak gunakan sudu pun boleh, tapi Umi lagi galakkan guna tangan. Pakai hand glove gitu. Ramas-ramas gaul bagi semua bahan-bahan ni betul-betul sebati. Lebih kurang macam ni lah inti dagingnya. Senang nak dikepal-kepal, melekat elok, kira okey dah tu. Dah siap, boleh letak tepi dahulu. Okey, jom kita mula membungkus dan lipat gyoza pastry ni. Ambil pastry gyoza ready made ni, tarik perlahan sehelai, kemudian letak di atas silikon mat tu. Skopkan setengah sudu besar inti daging yang kita dah buat awal-awal tadi. Umi gunakan sudu matrix ni je, senang. Memang ngamlah dengan saiz pastry tu. Letak inti di tengah-tengah pastry, kemudian basahkan hujung jari telunjuk dengan air. Sapu di sekeliling hujung pastry. Basahkan supaya mudah nanti ia melekat bila dibentuk. Cantumkan bahagian tengah dahulu, kemudian bentukkan dengan melipat kecil-kecil macam Umi buatkan tu. Tekan-tekan sikit ya, sambil bentukkan bagi kulit pastry tu melekat elok. Buat bahagian kiri dan kanan. Tada, siap dah seketul gyoza pastry. Senang je kan? Nampak kemas dan cantik. Dah siap, boleh susun di atas dulang yang telah dilapik dengan parchment paper. Kemudian sambung buat lagi sehinggalah kulit pastry habis. Anda boleh rujuk video yang Umi tunjukkan ya, cara-cara melipat dan membentuk gyoza pastry ni supaya menjadi elok dan kulitnya bercantum dengan kemas, tak terbuka atau terlompong. Buat banyak-banyak senang. Baki yang ada nanti kita boleh frozenkan. Nanti bila nak buat makan petang atau makan sarapan pagi,
anda boleh terus nyah bekukan dan masak gyoza pastry Jepun ni. Menu ni adalah antara makanan yang sihat dan sesuailah untuk mereka yang sedang berdiet tu. Okey, siap dah melipat kulit gyoza ni. Satu bungkus tu dapatlah dalam 26 ketul. Sangat jimat dan berbaloi. Kalau anda nak bekukan, susun di atas piring atau dulang yang telah dialas dengan parchment paper ni. Bagi kulit pastry ni mengeras dan beku. Kemudian mudah nanti kita nak ambil dan simpan dalam plastik ziplock bag. Nanti Umi akan tunjukkan hasil yang dah siap di frozen dan cara menyimpan gyoza ni untuk difrozenkan. Baki inti daging tu boleh simpan dalam bekas kedap dan frozenkan sekali. Nanti bila-bila nak makan, tinggal beli kulit pastry tu sahaja. Mudah kan? Jimat dan berbaloi-baloi bila buat sendiri. Puas makan seisi keluarga. Sementara tu, jom Umi nak tunjukkan cara nak buat sos pencicah Japanese gyoza pastry ni. Sediakan satu mangkuk sederhana besar. Masukkan 3 atau 4 sudu besar paste chili oil ready made ni. Chili oil ni nak letak berapa banyak pun tak kisah. Ikut cita rasa anda dan kuantiti berapa ramai yang nak makan untuk sekali hidangan tu. Campurkan dengan setengah sudu besar kicap cair, setengah sudu besar minyak bijan. Kebiasaannya Japanese dan Chinese food ni, mereka gemar masukkan minyak bijan. Selain rasanya yang sedap, minyak bijan ni bagus untuk kesihatan. Umi ada campurkan juga sedikit daun ketumbar bagi tambah rasa sedap pada sos pencicah ni. Kemudian Umi masukkan 1 sudu kecil bijan putih yang telah disangai. Pada yang kurang gemar bijan putih ni, anda boleh skip ya. Akhir sekali perahkan 1 sudu besar limau nipis yang bersaiz agak kecil tu je dah mencukupi. Bagi ada rasa masam-masam sikit pada sos pencicah. Kalau tak ada limau nipis, anda boleh ganti dengan 1 sudu kecil cuka makan. Gaul sebatikan bahan-bahan ni bagi ngam dan balance rasanya. Tengok tu nampak pekat dan menyelerakan je sos pencicah gyoza ni kan. Ada yang dah terliur ke tu? Sedap sangat rasanya. Nanti boleh cuba ya. Okey, yang ini gyoza yang Umi dah frozenkan selama 2 jam dalam freezer tadi. Bila alas parchment paper, kita tak perlu risau. Ia tak akan melekat di pinggan tu. Senang je nak angkat satu-satu. Ambil beg plastik ziplock ni, masukkan je gyoza yang dah beku tu. Tak perlu risau ya, bila dah beku ni, kulit gyoza ni tak akan melekat antara satu sama lain. Packing dengan kemas dan frozenkan semula baki yang ada ni. Okey, jom kita masak gyoza pula. Panaskan pan yang leper dengan sedikit minyak masak atau minyak zaitun. Sambil buka api yang paling perlahan, susunkan gyoza pastry ni dengan kemas di atas pan tadi. Seeloknya, jarak-jarakkan ya, supaya mudah nanti kita nak angkat lepas siap masak. Ia tak melekat antara satu sama lain. Dah susun kemas, tutup pan dengan penutupnya atau apa-apa tutuplah. Bagi bahagian bawah gyoza ni garing dan keperangan sedikit. Dalam lebih kurang 8 minit gitu, cuba buka penutup dan cek bahagian bawah. Kalau rasa nak garingkan sikit lagi bagi crispy, boleh lebihkan masa. Tambah dalam 2 ke 3 minit lagi. Tengok tu, dah nampak garing kan bahagian bawah pastry ni. Perlahankan api dan terus masukkan air perlahan-lahan dalam suku dari paras gyoza tu dah memadai. Tutup pan tu semula sebab kita nak bagi gyoza ni masak dan kukus sekejap supaya inti daging tu betul-betul empuk dan kulit gyoza ni masak sepenuhnya. Bila terkena wap air panas tu, ia akan masak dengan sempurna. Kuatkan sedikit api, biarkan sehingga air tu mengering sepenuhnya ya. Kulit gyoza tu akan mengembang dan nampak berkilat gitu. Tandanya ia dah masak dengan sempurna. Boleh tutupkan api dan angkat letak di atas piring. Nampak crispy sungguh kan bahagian bawah tu. Siap dah. Senang je kan cara nak buat dan masaknya. Simple, mudah, cepat siap. Bolehlah hidangkan panas-panas untuk keluarga tersayang.
Hidangkan bersama sos pencecah yang memang lah rasanya. Cecah makan satu tak cukup sebab sedap sangat-sangat. Lagi-lagi part inti dagingnya yang cukup rasa dan juicy sangat. Selamat mencuba. Sekian sahaja dalam entry kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share. Tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.